Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung dengan surah Al-Baqarah, yaitu surah lembu betina. Mari kita mulakan dengan baca ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 5. Bawa baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah. Mengikut Imam Ahmad, Imam Muslim dan juga At-Tirmizi serta Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, La taj'alu buyutakum. Rasulullah kata, La taj'alu, jangan kamu jadikan buyutakum. Buyutakum, rumah kamu, kuburan, sebagai kubur. Maksudnya jangan kamu, kubur ni macam mana kubur? Kubur ni mestilah senyap sunyi, tak dengan gapo kan? Jadi janganlah rumah kita ni jadi macam senyap sunyi, macam kubur. Tak dengar bunyi-bunyi apa? Bunyi bacaan-bacaan Al-Quran. Fa innal baita, maka sesungguhnya rumah yang rumah yang tuqra'u yang dibacakan fihi padanya suratul Baqarah, baca rumahnya dengan surah Al-Baqarah, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan dimasuki rumah yang dibaca surah Al-Baqarah ini, tidak akan dimasuki oleh syaitan. Jadi nak ceritanya pentingnya surah Al-Baqarah ini. Nabi juga pernah bersabda, Nabi kata, pelajarilah Al-Quran dan bacakanlah. Baca bukan setakat baca, faham dan juga amalkanlahnya. Sebab apa? Sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya lalu membaca dan mengamalkannya adalah seperti bekas kulit berisi minyak kasturi yang aromanya akan menyebar ke segala penjuru. Sedangkan perumpamaan orang yang mempelajarinya lalu dia tidur, tidak mengamalkannya padahal Quran itu ada dalam dirinya, diumpamakan seperti bekas kulit yang tertutup dari minyak kasturi. Jadi baunya tak boleh dimanfaatkan kepada sesiapa. Jadi itu maksudnya
Al-Quran ni mesti dibaca, diamalkan, dan diamalkan macam mana? Amal dari segi amalan kita lah, kan? Nak sanakan apa yang Allah perintahkan dalam tu. Selain daripada tu, sebarkanlah bila kita tahu tentang Al-Quran ini. Sebagaimana hadis Nabi kan, Mama sama ada baca hadis ni. Sebab Nabi kata, sebaik-baik di antara kamu, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran lalu dia mengajarkan Al-Quran tadi pada orang lain. Jadi kita mestilah berusaha. Kalau sahabat tu bila Nabi bagi tahu satu-satu benda, dia akan berusaha bermati-matian melaksanakan apa yang Nabi ajar. Kita ni baca hadis, lepas tu kita buat tak tahu je kan. Jadi Nabi kata sebaik-baik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar kepada orang lain. Jadi kita berusaha nak menjadi manusia yang baik tu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Keutamaan surah Al-Baqarah juga ada disebut di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Misalnya, Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana. Bacalah Al-Quran ni. Fa'innahu syafi'un li ahlihi yawmal qiyamah. Sebab Al-Quran ni, fa'innahu maka sesungguhnya, syafi'un, dia ni akan memberi syafaat li ahlihi kepada pembacanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Quran ini akan menjadi syafaat. Syafaat tu maksudnya Quran ini akan jadi satu yang dapat menolong kita pada hari kiamat, yang menolong kita lah daripada azab Allah, daripada nak masukkan dalam neraka, akan diselamatkan oleh dengan Quran ini akan memberi syafaat kepada kita. Iqra'uz Zahrawaini, dan bacalah Az-Zahrawaini. Az-Zahrawaini ialah dua Zahrawain, iaitu Al-Baqarah wa Ala Imran, iaitu surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran. Jadi Nabi bagi tahu kepada kita supaya suruh kita baca surah Al-Baqarah yang disebut sebagai Zahrawain, iaitu macam mana nak terjemah Zahrawain ni? Zahrawain lah, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Sebab apa dia kata? Sebab fa'innahuma, maka sesungguhnya kedua-dua surah ini ya'tiyani, dia akan datang, kedua-duanya akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ka'annahuma, seperti kedua-duanya akan jadi seperti wamamatani, seperti tumpukan awan. Sebab apa? Kita hari kiamat tu kita duduk di pada mahsyar dengan begitu panas, matahari sejengkar daripada kepala. Jadi dua surah ni yang kita, kalau kita sentiasa baca dan mengamalkan apa yang ada dalam kedua-dua surah ini akan datang pada hari kiamat ka'annahuma ghamamatani, seperti tumpukan awan, au ka'annahuma, ataupun ka'annahuma seperti kedua-duanya ghayayatani. Ghayayatani seperti dua benda yang melindungi, menutupi, memayungi. Ahsanta. Au ka'annahuma, ataupun seperti kedua-duanya tu firqani min tayrin, seperti sekelompok min tayrin, daripada burung, seperti sekelompok burung sawafa, yang dia ni mengembangkan sayapnya untuk menutupi sesiapa yang membaca, yang mengamalkan dua surah ni semasa kehidupan mereka di dunia. Di samping itu juga kedua-dua surah ini akan jadi apa? Yuhajani, iaitu dia akan membela an ahlihima, yang akan yang akan menjadi hujah kepada pembaca-pembaca yang membaca kedua-dua surah ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yang akan membela siapa sahaja yang dia membaca dua surah ini semasa kehidupan dunia. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, Iqra'ul Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, fa inna, maka sesungguhnya akhzaha
Siapa yang membacanya itu mengambilnya dengan membacanya barakatun. Dia akan dapat barakah. Watarakaha hasratun. Watarakaha siapa yang membiarkannya, yaitu meninggalkannya, hasratun, dia akan mendapat kerugian. Wala tastati'uha, dan juga tidak akan berupaya. Wala tastati'uhal batalat. Maksudnya surah ini juga, surah Baqarah ini juga tidak akan berupaya orang yang nak menyihir dia. Maksud dia akan dijauhi daripada terkena sihir. Maksud tidak akan tastati'uha, tak akan menguasainya. Menguasainya batalah sesuatu yang batin. Maksudnya seperti orang yang nak menyihir dia tak akan terkena sihir. Besarnya manfaat surah Al-Baqarah ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi, kalau kita tahu surah ni penting, jadi mama akan ajar secara slow sangat. Supaya kita semua ni, dua surah ini, kita akan memahami benar-benar dari segi harfiahnya dan juga kandungan maknanya. Berdasarkan kepada Ibnu Katsir. Jadi surah Al-Baqarah ini semuanya sepakat mengatakan bahawa ianya diturunkan di Madinah. Dan surah Al-Baqarah ini juga disebut sebagai Fustatul Quran, yang maknanya sebagai rangkuman Al-Quran. Surah Al-Baqarah ini, pentingnya surah Al-Baqarah ini dianggap sebagai rangkuman Al-Quran, di mana ada para ulama yang menyatakan bahawa surah Al-Baqarah ini mengandungi 1000 kabar berita, iaitu banyak berita yang Allah beritakan di dalam surah Al-Baqarah ini. Dan juga ada 1000 perintah. 1000 sini bukannya 1000 dari segi bilangan, yang menunjukkan banyaknya perintah yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Baqarah. Dan juga 1000 larangan, maksudnya banyaknya larangan-larangan Allah di dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi surah Al-Baqarah ini keseluruhan ayatnya adalah 287 ayat. Jadi kalau boleh kita usahakanlah supaya kita boleh hafal. Kalau boleh hafal dua surah ini lagi baiklah kan. Kalau tak dapat hafal, sekurang-kurangnya kita berusaha untuk memahami surah ini secara mendalam, dua surah ini. Dan berusahalah baca kalau boleh setiap hari supaya dia boleh jadi pelindung bagi kita, yang boleh memberi syafaat bagi kita pada hari akhirat esok. Pada hari yang tak ada apa yang boleh bantu kita melainkan Al-Quran. Sebab tu mama dia sebenarnya bukan rajin sangat pun nak ngajar you all ni, ngajar Al-Quran ni kan. Tapi sebab rasa macam sanggup jawab, kita sebagai ibu lah. Sebagai ibu ni kalau boleh nak selamatkan anak-anak kita semua. Sebagaimana firman Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai semua orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan juga keluarga kamu. Ahlikum naro, jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu lah daripada api neraka. Tak rasa takut, rasa selamat. Jadi macam mana nak jaga? Bukan boleh jaga, boleh hikap, boleh apa kan? Jadi salah satu cara untuk kita jaga anak-anak kita daripada api neraka ialah dengan mengajar anak-anak kita supaya memahami dengan sebenar-benar kefahaman Al-Quran ini. Mudah-mudahan ni mana tak ikut usrah ni, Hafiz dengan Syiraz, kemudian lagi Mak Izzat dengan Balkis, Wafi dengan Mahmudah, Adik. Ya Allah, supaya ambillah masa sebelum tidur, tolonglah dengar video mama ni. Dengar, belajar daripada apa yang mama ajar ni. Jadi esok mama dah lepas, mama boleh berlepas diri. Awak tak boleh nak cari dah mama di akhirat esok. Sebab mama dah ajar. Kalau abah awak dah tahu lah. Pun betul lah. Apa pun betul. Betul ya. Tak dikata ayat surah Al-Baqarah ni 287 ayat. Macam apa? 289. Saya baca di sini. Saya baca di surah, maksud salah lah ni di dalam tafsir apa ni?
Ibnu Katsir ni. Kadang-kadang yalah kalau kita baca tak semuanya betul Maksud kata perhati betul 286. Kita tengok. Kita tengok. Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 286. Ya Allah, dah berapa kali baca pun tak tahu lagi. Terima kasih Ahsanta. Berapa ni? Allah tidak akan membebankan tu. La yukallifullah. Last ayat dia dia tu. Total. Rabbana wa la tahmilna ma La la tahu. Itulah surah akhir, memang ayat akhir itulah. Amanah Rasul sampai habis. 200 apa? 2 pendek. Berapa ni? Kewa, Ahsanta. Amanah Rasul 85. Dah lah, sampai akhir ayat. Ayat berapa ni? Ya Allah kasihan sampai akhir ayat 286. Alhamdulillah. Sebab mama ni baca tadi tak terfikir dah baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya kita baca tafsir pun dia terjemahan kan. Tak semestinya dia betul semua. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nanti Wawa tunjukkan ni. Bismillah. Okey. Alif lam mim. Alif lam mim ni dipanggil sebagai huruf-huruf muqatta'ah. Muqatta'ah huruf-huruf yang dibaca secara terputus-putus. Jadi tak jadi kita baca satu-satu alif lam mim kan. Maksudnya dibaca secara terputus-putus. Jadi huruf ini tak perlulah kita nak hurai sebab hanya Allah ajalah yang mengetahuinya. Kebanyakan mufassirin menterjemahkan macam itulah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi ayat yang kedua, Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika tu mengikut, kalau kita berdasarkan kepada Ibnu Katsir ni dikata zalika pada ayat ini berarti juga sama arti dengan haza, iaitu ini. Sebenarnya sepatutnya itu kan, tapi dalam konteks ayat ini sama je zalika dengan haza dikatakan sebagai kedua-duanya adalah isim isyarah, kata tunjuk kan. Walaupun zalika itu kalau ustaz dulu dia tunjuk sebab itu tu jarak merujuk kepada Quran yang berada di Lauh Mahfuz. Kalau kita dalam setengah ustaz tu aja kan. Jadi dalam Ibnu Katsir ni kata samalah maknanya yang berarti ini walaupun pada asalnya itu. Jadi zalika ialah ini. Al-kitab lah iaitu kitab Al-Quran. Yang dimaksudkan di sini dalam kitab ini dia kata sebagai Al-Quran, kitab Al-Quran. La ialah tiada. Raiba keraguan. Fihi tambah dengan hi dalam nya hudan petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mama suka juga ambil terjemahan oleh Maulana kan. Maulana kata lil muttaqin ini bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Kalau dia bertakwa dah memang sesahlah dia telah ikut peraturan Allah kan. Yang bertakwa, takwa tu nanti kita huraikan nanti. Jadi siapa yang tak pernah belajar lagi ni, kita buat harfiah secara mudah aja. Zalikal kitab, itu Alkitab, ini kitab Al-Quran. Tiada raibah, tiada keraguan fihi padanya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa ataupun ingin bertakwa. Kita pergi kepada la raiba fi. La raiba fi berarti tidak ada keraguan di dalamnya mengikut Ibnu Katsir. Maksudnya tidak diragukan lagi bahawa Al-Quran ini dikatakan diturunkan dari sisi Allah. Kalau kita setakat itu je, tapi sebab dia sambung dengan hudan, maksudnya kita katakan bahawa tiada sedikit keraguan pun padanya pada Al-Quran ini hudan sebagai petunjuk. Kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, kita mesti meyakini sungguh-sungguh bahawa benar-benar Al-Quran ini adalah asas yang menjadi petunjuk kepada kita dalam kehidupan kita. Yang menjadi SOP bagi kita, yang menjadi guideline bagi kita dalam kehidupan. Jadi jangan pernah ada sedikit keraguan pun
Masa kita kata Allah tak relevan lah Quran ni sebab ni kan, ni kan zaman moden, zaman IT. Mana pula kalau nak pakai Quran saja atau kita kata orang belajar Quran ni mana pula dia nak kerja tu? Macam mana nak dapat peluang pekerjaan misalnya, ya Allah, kita telah menafikan apa yang Allah kata. Sebahagian ulama dia mengatakan bahawa la raiba fi ini merupakan berita yang mengandungi erti larangan. La di sini bererti larangan, iaitu jangan sekali-kali kamu meragukannya. Kita kata tak nak lah Al-Quran, kita nak belajar buku. Siapa tu? Buku ni dah motivator international ni macam Kak Si Habli tu kan. Yang tu lagi bermakna daripada Al-Quran. Jangan pernah, kata ulama, ada setengah ulama, jangan sekali-kali kalian meragukan. Ini adalah dia kata satu perintah daripada Allah, bahawa jangan kamu rasa ragu-ragu bahawa Al-Quran ini benar-benar sebagai panduan untuk kehidupan kamu. Jadi cuba tanya, kita nak tanya anak-anak mama sendiri lah, kalau tak nak belajar ni, tak nak ikut usrah ni, rasa-rasa tak lawan tak perintah Allah. Allah kata ambil Quran ni. Kalau kamu nak jadi orang bertakwa, kamu kena belajar, kamu ikut panduan di dalam Al-Quran ini. Kerana ulama kata pelbagai berita, pelbagai larangan, pelbagai arahan ya Allah bagi tahu dalam Quran ini. Tiba-tiba kita ambil lewat. Kita malah tidak memahami sikit pun. Sehingga umur kita 60 tahun, kita masih lagi tak memahami Al-Quran. Subhanallah. Takut tak kita dengan Allah. Malu tak kita nak menghadap Allah satu hari nanti. Mama sebab rasa tanggungjawab supaya anak-anak tak malu nak menghadap Allah esok. Sebab tu mama ajar. Termasuklah dengan suami-suami sekali. Suami-suami. Ajar sekali supaya jangan rasa malu depan Allah ni. Bila Allah tanya, ya Allah, mana kamu habiskan masa kamu 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun tanpa kamu memahami pun Al-Quran ni. Subhanallah. Jadi mana perintah Allah yang kamu ikut kalau kamu tak faham Al-Quran ni? Okey. Jadi hudan lil muttaqin ini maknanya mengikut Ibnu Mas'ud, dia kata adalah sebagai cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Manakala Ibnu Abbas, tadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dia kata al-muttaqin ini adalah orang-orang mukmin yang sangat takut berbuat syirik kepada Allah. Itu yang dimaksudkan al-muttaqin. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang sangat takut untuk berbuat syirik kepada Allah dan sentiasa berbuat taat kepadanya. Dan setengah daripada ulama juga mengatakan al-muttaqin ini adalah orang-orang yang sentiasa menghindari siksaan Allah dengan tidak meninggalkan petunjuk. Maksudnya dengan tidak meninggalkan petunjuk ialah dengan tidak meninggalkan Al-Quran ini yang diketahuinya dan selalu mengharapkan rahmatnya dalam mempercayai apa yang terkandung dalam petunjuk tersebut. Maksudnya bukan setakat dia ikut segala apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi dia juga sentiasa berdoa kepada Allah, memohon petunjuk daripada Allah. Itu adalah sifat orang-orang yang muttaqin. Al-Basri pun mengatakan pendapat yang sama. Hasan Al-Basri dia mengatakan al-muttaqin ni, dil-muttaqin adalah orang-orang yang sangat takut terhadap siksaan Allah bila mengerjakan apa yang telah diharamkannya kepada mereka serta menunaikan apa yang telah diwajibkan kepada mereka. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidaklah seseorang hamba itu mencapai darjat muttaqin, orang yang bertakwa, hingga ia meninggalkan apa yang boleh dilakukan kerana khawatir akan menjerumuskannya kepada yang tidak boleh dikerjakan. Maksudnya orang yang bertakwa ini dia tak akan sampai kepada tahap dianggap bertakwa sehingga dia itu sanggup meninggalkan perkara yang dia rasa syubhah, yang dia tak pasti. Sebab dia ni takut mana tahu perbuatan dia ini menjerumuskan dia kepada
perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita ni tanya kita, makan satu benda halal ke tak halal? Ni halal tak? Ni tak apa, ni ada tanda halal ni. Padahal kita dah rasa ragu-ragu dah kan. Tapi sebab ada tanda halal tipu tu, kita tak juga makan. Sebab kita tak sampai tahap mutakin lagi sihat. Maka berlaku lah kat Korea makan kan. Jadi takwa dalam kata lain ialah kita menjaga diri kita daripada melaksanakan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah. Takut apa? Kan kita takutlah, kerana kata takut, lalu kita memelihara diri kita daripada segala apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Barulah kita ada sifat takwa. Jadi Umar bin Ibn al-Khattab, Umar lah kan, radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Lalu Ubay ni bertanya baliklah kepada Umar. Ubay kata, tidakkah engkau wahai Umar pernah melewati jalan yang berduri? Jawab Umar, ya. Lalu Ubay bertanya lagi, lalu apa yang engkau kerjakan? Lalu Umar jawab, aku berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk menghindarinya. Ubay berkata, seperti itulah takwa. Jadi takwa ni, kata Ubay, diumpamakan seperti kita ni berjalan dalam satu keadaan yang gelap gelita dan kawasan itu penuh dengan duri. Maksud berhati-hatinya kita ketika berjalan. Jadi orang yang bertakwa, yang capai tahap ketakwaan tadi, ialah yang boleh begitu berhati-hati supaya dia tidak melanggar perintah-perintah Allah dalam kehidupan dia di dunia ini. Kata makna jaganya dia ni terhadap semua perintah Allah. Yang jadi isunya, kita tak belajar Quran, mana kita nak tahu perintah Allah. Perintah Allah tu duduk dalam Quran. Barulah, sebab tu kita kena belajar Al-Quran ini. Sebab tu Allah kata kamu kena ambil Al-Quran ni sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kalau kamu nak jadi orang bertakwa, iaitu kita mesti mengetahui, baca, memahami, kemudian amalkan sungguh-sungguh apa yang ada dalam Al-Quran ini. Segala perintah-perintah Allah, segala larangan-larangan Allah jauhi. Barulah kita dianggap sebagai orang yang bertakwa. Jadi rasa dosa kedok kalau kita ambil Al-Quran ni. Pada fikiran waras kita, Mesti ada dosa. Asanta. Jadi kita nak tahu juga kenapa kita mesti baca, kita mesti nak jadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab apa kita mesti jadi orang yang bertakwa? Sihat? Asal masuk surga. Asanta. Sebab kita nak masuk syurga Allah. Sebab Allah kata wasari'u. Cuba kita tengok dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran ayat 133. Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ila sebab ada ila yalah. Maghfiratin min rabbikum wa jannatun. Wa jannah. Sihat itu buku sihat. Asari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Wasari'u dan bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan juga surga kan, yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil kafiri uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Allah kata yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga ini hanya layak dimasuki ialah orang-orang yang bertakwa. Sebab tu kita nak jadi orang bertakwa, nak ikut apa yang Allah perintahkan ini, nak kena ambil Al-Quran ini sebagai panduan supaya kita jadi orang bertakwa dan akhirnya kita boleh masuk dalam syurga Allah. Dan yang kedua, dalam kehidupan dunia juga kita nak kena jadi orang bertakwa. Sebab Allah janjikan misalnya dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan juga yang ketiga. Kita ni selalu baca, kalau orang kampung dia kata ni ayat 1000 dinar. Kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Dan siapa dia bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraja. Makhraja ialah jalan keluar daripada apa jua masalah. Solusi bagi masalah dia dalam kehidupan dunia. Kan? Lepas tu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan bagi rezeki kepada dia daripada mana-mana yang dia tak sangka-sangka, yang dia tak mengira dia dapat rezeki itu. Sebab tu penting bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi surah Al-Baqarah ini juga daripada kalau kita baca ayat pertama ini adalah satu jawapan Allah kepada kita, kan? Kita baca surah, kita baca 17 kali surah apa? Surah Al-Fatihah. Setiap kali kita solat, dalam sehari kita baca 17 kali. Kita kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kata, kan? Jadi Allah pun jawab terus, zalikal kitab. Ni kitab ni. Kamu minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang telah Engkau bagi nikmat kepada kami. Kami telah bagi nikmat ke atas mereka ila akhir ayat. Jadi Allah jawab, Allah kata zalikal kitab la raiba fihi, tak ada keraguan sikit pun, tak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk, panduan, sumber ilmu, sumber petunjuk, sumber hidayah bagi kamu wahai manusia yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berikutlah. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ketiga. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa ini, Allah katakan lagi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaib, dengan yang ghaib, dengan segala perkara yang ghaib. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran ini, segala cerita-cerita Nabi sendiri kita tak pernah tengok, kan? Sebenarnya cerita-cerita yang Allah nyatakan dalam Quran ni, kebanyakannya adalah yang ghaib, yang kita tak nampak, yang tak pernah kita lihat. Syurga, neraka, hari kiamat, azab kubur, hari kebangkitan, semua kita tak tahu. Semua kita tak boleh lihat dengan mata kepala kita. Tapi kita meyakini bahawa itu adalah benar. Jadi kalau kita meyakini yang ghaib, yang Allah ceritakan, macam mana kita nak tahu cerita tu? Semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi kita kena baca Al-Quran, kita kena memahami Al-Quran. Jadi keimanan kita ini mengikut Abu Ja'far, dia mengatakan bahawa iman ini mesti ditasdik, mesti dibuat pengakuan pembenaran. Kita mesti meyakini dalam hati itu, dan kita mesti apa? Kita mesti lakukan, kita mesti nyatakan dalam bentuk perbuatan. Kalau kita baca dalam surah, dalam Al-Quran sebelum ni kita dah belajar, orang Badui, Arab Badui tu dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kan, aku ni sudah beriman, tapi tiba-tiba Allah turunkan ayat bahawa mereka itu belum lagi beriman, tapi mereka sekadar Islam. Maksud iman ini kita mesti meyakini semua sekali rukun iman, kan? Beriman sebenar-benar dengan Allah, beriman sebenar-benar dengan Rasul, beriman dengan malaikatnya, beriman dengan kitabnya, semua sekali. Kalau kita hanya tasdiknya sahaja, kita mengucap 2 kalimat syahadat, kita menganggap kita sebagai beriman, kita hanya baru sebagai Islam sahaja. Ya, masuk Islam ialah kita bersyahadat. Tapi kita, kalau kita tidak meyakini bahawa Al-Quran ni sebagai panduan kehidupan kita, maksud kita belum lagi dianggap sebagai beriman. Kalau beriman, kita kena yakin sungguh-sungguh lah, meyakini kata-kata Allah itu sebagai panduan kita, maka kita mengambilnya sungguh-sungguh. Kita mengamalkan sungguh-sungguh apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi tanya diri kita sendiri hari ni, tahap mana kita dengan Al-Quran? Tanya diri kita. Sihat tahap mana dengan Al-Quran kita? Kita amal atau kita tak langsung satu hari kita sentuh Al-Quran sehinggalah kita usrah. Alhamdulillah mama buat usrah. Kalau mama tak buat usrah, agak-agak. Jadi mama kan sebenarnya minta sangat, kan. Siapa-siapa lah saudara mara kita yang tak belajar Quran lagi tu, ya Allah, tengoklah video mama ni, walaupun taklah pandai sangat pun, mudah-mudahan dapatlah mengetuk pintu hati untuk
sama-sama kita belajar Quran, sama-sama kita jadi orang bertakwa. Kita pun bukanlah orang bertakwa sangat pun kan, tapi kita berusaha menjadi. Ya Allah, mudah-mudahan dengan Al-Quran ni Allah bimbing kita supaya boleh jadi orang bertakwa dan Allah terima amalan kita jadi amal soleh, dan akhirnya Allah masukkan dengan rahmatnya kita ni dalam syurga Allah, insya-Allah. Jadi iman itu mesti ditasdikkan dengan hati, dengan membenarkan ada pengakuan dengan lisan dan juga membenarkan dalam hati, serta diamalkan, dizahirkan dengan perbuatan. Jadi iman ini mengikut Ibnu Katsir ni merupakan pernyataan yang membenarkan, meyakini Allah, meyakini sungguh-sungguh, bukan kata kat mulut je meyakini kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya yang dibuktikan. Kita mesti buktikan. Jangan tak saya beriman dengan Allah tapi Quran tak pernah baca. Umur 60 tahun dah saya beriman dengan Allah tapi ayat Allah tak pernah faham satu habuk pun. Jadi perintah-perintah Allah tak pernah. Beriman ke? Ada setengah kan bila mama kata gitu, dia rasa macam malu. Dia rasa macam kita boleh menilai kau orang tu beriman. Mungkin iman dia masa tahap rendah. Saya berdasarkan apa yang dikata dalam kitab, saya tak tambah dalam ni. Saya tak exaggerate pun kan. Saya berdasarkan kepada kitab ni kata wallahu a'lam. Kan kita pun takut juga sebab benda ni kan sensitif. Jadi kita mesti meyakini, yang pertama ialah meyakini segala benda yang gaib yang diceritakan oleh beriman, maksudnya meyakini segala yang gaib yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa yuqimunas solah, dan juga mendirikan solat. Mendirikan solat bermaksud mengikut Ibnu Abbas mengatakan mendirikan solat ini ialah mengerjakan segala rukun-rukun dalam solat, iaitu mengerjakan rukuk, sujud dan bacaan-bacaan solat dengan sempurna serta penuh khusyuk. Manakala ada setengah ulama pula dia mengatakan bahawa mendirikan solat itu ialah menjaga waktu solat serta selalu mengerjakan pada waktunya. Termasuk mengerjakan solat juga. Dan juga menyempurnakan wuduk, menyempurnakan rukuk, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, membaca selawat pada Rasulullah. Itu yang dimaksudkan sebagai mendirikan solat. Apa dia? Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan mimma daripada apa yang, iaitu dua perkataan min dan juga ma, daripada apa yang razaqnahum, kami rezekikan, iaitu rezeki itu Allah nak tegaskan, rezeki itu daripada Allah. Razaqna, kami yang bagi rezeki, hum, kepada mereka, kan, rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yunfikuna, yang mereka menginfakkan, itu mereka membelanjakan. Maksudnya dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, iaitu menginfakkan, merezekikan itu maksudnya mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang dimiliki. Itu mengikut Ibnu Abbas. Manakala Ibnu Mas'ud dikatakan bahawa mimma razaqna wa mimma razaqnahum yunfikun, itu sebagai menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Itu adalah dia merujuk kepada nafkah seseorang kepada keluarganya, mengikut Ibnu Abbas. Tapi mengikut Ibnu Jarir, dia kata ayat di atas adalah umum, tidak kata khusus kepada keluarga semata, tapi dia mencakupi bentuk zakat dan juga infak. Mana razaqnahum yunfikun tu adalah mencakupi zakat dan juga infak. Ataupun lebih tepat lagi, dia mengatakan bahawa orang-orang yang dimaksudkan pada ayat itu adalah mereka yang menunaikan semua kewajipan yang ada pada harta benda mereka, baik berupa zakat ataupun nafkah yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, baik isteri, anak dan lain-lain. Jadi suami kena bagi kena infakkan harta gaji itu kepada isteri. Takut lupa
Jadi biasanya kalau kita baca Al-Quran, Allah sentiasa meletakkan di antara solat dan zakat, menggabungkan di antara menggandingkan menggandingkan di antara zakat dengan solat. Sebab apa? Sebab solat ini adalah hubungan di antara manusia dengan Allah. Solat ni amalan kita yang kita tanda pengabdian kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Tapi infak ini ialah hubungan kita sesama manusia. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Ahsanta, pandai betul. Jadi berapa dah? 10. Alhamdulillah, kita habis setakat tu sajalah. Kita sambung besok. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratina khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tak habis pun sebab lambat. Kita start lambat. 2 ayat pun lagi esok.